Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi. Berkenaan dengan baru-baru ini terkeluarnya sebuah video yang mengatakan oleh seorang sahabat kita yang dinamakan Izzuddin Al-Jitrawi, yang bertajuk Agenda Muhammad di Tanah Melayu. Dan nama Muhammad itu merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat video ini, saya sendiri ketika melihatnya dapat menyimpulkan beberapa isi yang bagi saya perlu diperjelaskan. Baik, ingin saya jelaskan untuk faktor yang pertama, iaitu tentang sebab, antara sebab Rasulullah, ini pandangan peribadi Izzuddin Al-Jitrawi, bahawa mungkin sahaja Rasulullah itu ada kaitnya dengan Melayu kerana sifat orang Arab itu sendiri yang kasar. Yang kita kena akui, orang Arab itu secara zahirnya yang kita lihat, mereka memang kasar, straight to the point. Mereka tidak ada kias seperti mana kita berkias. Tapi mereka ada sastra, mereka ada puisi dan sebagainya, ada syair. Tetapi dari segi sifat mereka sememangnya, saya bersetuju dengan Izzuddin dalam hal ini, bahawa orang Arab sebenarnya kurang lemah lembut sebagaimana orang Melayu itu lemah lembut. Orang Melayu itu bersopan santun, berbudi bahasa sepatutnya, ya. Namun untuk mengaitkan ini dengan sifat dengan Rasulullah, saya kira bukanlah tepat, ya. Bukan tepat, malah bagi saya itu satu kesilapan lah. Kerana sebenarnya Melayu ini mengambil sifat Rasulullah, bukannya Rasulullah yang menerima tempias sifat Melayu. Bermakna ketika Islam tiba di dalam budaya Melayu, akhirnya Melayu berinovasi, bukan saja berinovasi, mengambil budaya-budaya Islam ke dalam budaya-budaya Melayu. Akhirnya orang-orang perempuan Melayu berpakaian sopan, yang kalau tidak sebelum ini mereka memakai dengan pakaian yang terdedah. Akhirnya orang-orang Melayu bercakap dengan kata-kata yang baik, berlapik, yang mana dahulu kita dapat melihat, dahulu mungkin sahaja mereka tidak bercakap baik, tetapi percakapan baik-baik ini adalah datangnya setelah dakwah Rasulullah SAW. Dan kita kena terima juga hakikat bahawa banyak lagi budaya lain yang baik-baik yang datang selepas zaman dakwah Rasulullah atau dakwah Islam sampai ke Nusantara, menyebabkan kita akhirnya terikut-ikut dengan budaya Islam, budaya yang mahmudah yang dibawa ke dalam Nusantara ini. Jadi Rasulullah dia memang orang Arab, ya. Rasulullah SAW itu orang Arab. Dia lahir di Mekah bersama orang-orang Arab. Kita lihat keluarganya semua orang Arab, ya. Keluarganya pun semua orang Arab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kita tengok bin dia sampai hujung sekali. Kita tengok siapa hujung dia, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bermakna dan Nabi Ibrahim alaihissalam anaknya Nabi Ismail, daripada Nabi Ismail alaihissalam. Inilah keturunan Arab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita nak kata mungkin bapa dia dengan mak dia kahwin ke, tak ada. Sebenarnya mak dia dengan ayah dia pun dari mak baginda dengan ayah baginda sebenarnya daripada satu keturunan yang sama juga. Ya. Jadi nak kata Rasulullah itu orang Melayu sebab ini, dan saya rasa mungkin Izzuddin Al-Jitrawi pun tidak bermaksud begitu. Dan jika ada yang mendengar videonya dan berfahaman begitu, maka saya katakan bukan. Rasulullah adalah orang Arab, ya. Rasulullah adalah orang Arab. Menjadi salah satu orang kata benda yang baik, kerana Rasulullah walaupun dia lahir di dalam budaya Arab yang kurang sopan, ialah kalau kita nak banding Arab dengan Melayu, memanglah kita boleh kata macam tu kan. Tapi sebenarnya Rasulullah SAW dia mempunyai sifat itu di kalangan tengah-tengah bangsanya yang tidak seperti itu. Maknanya dia ada sifat sopan santun, budi bahasa itu di tengah-tengah kaum yang kurang benda itu.
Dan itu adalah sebab utama kenapa adanya orang-orang di sekelilingnya mudah menerima dakwah Rasulullah. Adanya orang sekeliling yang mudah menerima pandangan Rasulullah, dakwah Rasulullah, kerana sifat Rasulullah yang mana Rasulullah tunjukkan sifat-sifat yang baik. Sementara lawan daripada Rasulullah SAW seperti Abu Jahal, Abu Lahab, mereka dengan sifat-sifat yang buruk, kan? Dengan berkata perkataan yang buruk, mengeji Rasulullah, menghina, mencaci maki. Kalau kita tengok musuh-musuh Rasulullah orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW siap baling batu lagi dekat Rasulullah, menunjukkan berapa negatifnya sifat mereka. Tetapi Rasulullah SAW masih menjaga sifat Rasulullah SAW, sopan santun, budi bahasa dan sebagainya di hadapan mereka, menunjukkan bahawa itu adalah sifat unggul Rasulullah. Tidak kira di dalam bangsa apa pun baginda ada, ya. Dan ialah takdir telah menetapkan bahawa Allah menurunkan Nabi terakhir itu di dalam kalangan bangsa Arab untuk seluruh umat, ya. Jadi kita katakan bahawa alhamdulillah dakwah Rasulullah, dakwah Islam itu sampai ke tanah Nusantara. Jadi kita bersyukur dengan perkara ini, ya. Tapi Rasulullah SAW masih ada budaya Arabnya, ya. Kalau kita lihat Rasulullah, dia straight to the point. Kalau berdakwah, benda ini salah, ini batil, ya. Bila Rasulullah menampak benda ni maksud hazal haram, benda ni haram, ya. Kalau benda tu berdosa, benda ni berdosa. Rasulullah cakap secara direct. Rasulullah tak ada berkias, jarang berkias, ya. Kalau benda tu haram, Rasulullah jelaskan ini haram. Kenapa? Kerana itu ajaran syariat Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengatakan bahawa itu haram. Kalau Rasulullah berkias lagi, maka umat akan tertanya-tanya, Rasulullah berkias kot macam tu? Tak. Apabila Rasulullah menyampaikan dakwah, Rasulullah straight to the point. Sebab itu sehingga hari ini kita lihat orang Arab, kalau kita jumpa orang Arab, kalau dia buat salah, kita jangan berkias dengan dia. Dia takkan terima punya. Kalau nak nasihati orang Arab, kena cakap macam orang Arab sendiri. Kalau menasihati orang Arab, dia terus cakap, ittaqullah, ya. Bertakwalah pada Allah. Dia kata macam tu je. Ittaqullah. Dia tak ada benda ni bagus tapi seeloknya. Dia tak ada macam tu. Ya. Dan Rasulullah pun ketika berdakwah bersifat begitu juga. Menjelaskan apa yang perlu dijelaskan. Rasulullah orang kata tidak berkias-kias lah dalam menyampaikan syariat itu. Sebagaimana saya sekarang ni sedang membuat video, ada juga kias-kias lah. Kenapa? Kerana saya Melayu lah kot, kan. Okey. Yang kedua pula adalah berkenaan adanya disebutkan tentang sebuah hadis yang diambil daripada hikayat Raja Pasai, ya. Hikayat Raja-Raja Pasai. Okey, saya kena memberi nasihat sikit. Ini hujah kedua lah. Poin kedua untuk diberbahaskan adalah sesuatu hadis itu harus diambil daripada kitab-kitab hadis, ya. Kitab-kitab hadis lah, sama ada Sahih Bukhari ke, Sahih Muslim ke, ya, Sunan Abu Daud ke, dan sebagainya lah. Dan hikayat Raja Pasai ini adalah hikayat. Dia bersifat hikayat. Dia bukan bersifat kitab hadis. Jadi apabila hikayat Raja Pasai nak menyebutkan sesuatu hadis ataupun mana-mana buku lain yang nak even Suratul Salatin sekalipun, jika dia nak mengquote atau menuliskan sesuatu hadis itu, dia perlu mengambil rujukan hadis itu daripada kitab-kitab hadis. Dia tidak boleh suka hati berkata Rasulullah kata begini-begini sebagaimana ni kat Raja Pasai, ya. Sebagaimana Suratul Salatin pun pernah sebut, banyak betul cerita tentang Iskandar Zulkarnain lah, cerita tentang Nabi Khidir lah. Tak boleh macam tu, ya. Kita boleh baca, ya. Mungkin penulis dahulu itu bukti bahawa adanya budaya Islam di dalam Melayu pada zaman itu. Tapi itu tidak membawa makna bahawa apa yang dituliskan di dalam manuskrip ini adalah sahih. Tidak semestinya, apatah lagi apabila ia melibatkan agama Islam, ya. Jadi apabila dia melibatkan agama Islam, contohnya mengatakan hadis sekian, ada dalam hikayat Raja-Raja Pasai, contohnya, kan. Macam mana kita nak
klasifikasikan hadis ini sahih ke tak sahih. Mungkin saja penulis mereka-reka cerita dan kita tak boleh nak husnuzon. Takkanlah moyang kita menipu. Kita tak boleh husnuzon macam tu. Sebab memang pun ada moyang kita menipu. Moyang kita pun tak maksum. Kadang-kadang orang-orang yang menuliskan manuskrip lama ini, dia menerapkan budaya Islam itu kerana nak tunjukkan kepada generasi akan datang bahawa budaya Islam itu ada, pengaruh Islam itu ada. Jadi dia, dan kadang-kadang mereka menulis adalah untuk menambahkan cita rasa perisa-perisa untuk sejarah itu kerana mereka ingin menaikkan martabat bangsa tu. Contohnya apabila dia mengatakan sebegini, maka sedaplah cerita bangsa Melayu itu, kan, bangsa Pasai itu. Apabila dia ceritakan tentang kehebatan-kehebatan, kemudian dia tambah pula dengan cerita, sebenarnya dahulu ada hadis mengatakan tentang samudra dan sebagainya. Ini semua adalah perisa-perisa yang ditambah. Okey. Kenapa? Kita jelaskan kenapa. Hadis-hadis ni dalam kitab-kitab ulama pun, hadis-hadis ni ada je yang tidak sahih. Ya, ada je yang tidak sahih, yang mana ulama-ulama terkemudian akhirnya mentakhrij kembali atau menyemak kembali salah-silah hadis ini, detail-detail, ya, untuk diketahui sama ada hadis ini sahih atau tidak sahih. Dia cari kembali sanad riwayatnya, sanad matanya, betul ke, siapa yang sampaikan benda ni. Dia tengok-tengok dalam perawi-perawinya, ini tengah-tengah ni ada yang pendusta. Hadis ni susah ni, mungkin tidak sahih. Dia akan ada. Malah ulama-ulama yang selepas ulama hadis ini, ataupun ulama hadis itu sendiri pun ada mengatakan bahawa dia tulis hadis itu dalam kitab ini supaya orang tahu hadis itu tidak sahih. Jadi sedangkan di dalam kitab hadis sendiri pun ada hadis yang tidak sahih, apatah lagi di dalam hikayat Raja Pasai dan juga hikayat-hikayat Melayu lah. Dan manuskrip ini sebagaimana kita tahu, dia ramainya daripada penulisnya adalah penulis-penulis yang kita tidak ketahui siapa, ataupun yang kita tidak tahu siapa satu, yang kita tidak tahu mana ceritanya datang pun satu juga. Maksudnya kalau kita tengok dalam kitab hadis itu penuh dengan sanad daripada Abu Hurairah radhiyallahu, kan, contohnya daripada sekian fulan kepada fulan berkata si fulan bahawa Rasulullah telah berkata kepadanya. Nampak tak dia punya siratan panjang itu, kan? Dia punya siratan panjang tu menunjukkan bahawa sanad itu kuat. Apabila dia daripada sekian dan kemudian daripada sekian tu, setiap fulan itu dikenali. Sehingga ulama ada satu kitab lain ataupun ada kitab-kitab lain yang khas menuliskan tentang sifat-sifat setiap perawi-perawi ni. Begitu kuatnya Islam ketika menjaga hadis Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada satu hadis terceceh masuk hikayat Raja Pasai. Mana logiknya, kan? Dan jika betul pun ada hadis ini dalam Raja Pasai, bagi tahu, kalau kita nak bagi tahu hadis ini sahih, maka tunjukkan di mana sanadnya, ya, di mana sanad hadis ini, siapa perawi-perawinya sampai ke Rasulullah SAW, baru kita boleh kata hadis dalam hikayat Raja Pasai ini sahih. Selagi tidak ada benda tu, maka ia tidak dikira sebagai hadis sekalipun, ya. Sebab kita boleh kata-kata macam tu je lah, hadis palsu lah, kan. Wallahu alam. Yang seterusnya adalah tentang kanturah. Okey, kanturah. Okey, Nabi Ibrahim AS di dalam Al-Quran mengatakan berkahwin dengan Siti Sarah dan Siti Hajar. Okey, Siti Hajar yang melahirkan Ismail, Siti Sarah yang melahirkan Ishaq, ya. Tapi apabila menyebut tentang kanturah, kanturah ini adalah cerita yang tidak ada dalam Quran. Dia tidak ada dalam Quran, ya. Kalau kita lihat sendiri, apa yang tak ada dalam Quran ini tidak perlu dikeluarkan, tidak perlu digembar-gemburkan, ya. Kalau kita faham Nabi Ibrahim, kalau kita percaya pada kanturah, okey, Nabi Ibrahim mengahwini 3 orang isteri, yang mana setiap isteri itu kononnya melahirkan
melahirkan keturunan yang berbeza. Daripada Hajar keluarnya bangsa Arab, daripada Siti Sarah keluarnya orang Bani Israel, daripada Qanturah lahirnya orang Melayu. Begitu. Kerana daripada video saudara Izzuddin tadi mengatakan bahawa Qanturah asalnya dari Campar. Jadi duduknya di Campar. Jadi kita nak kata seolah-olah mengatakan bahawa adanya keturunan Nabi Ibrahim daripada Campar. Tapi persoalannya yang lebih perlu diutamakan adalah, benarkah kewujudan Qanturah? Benarkah Nabi Ibrahim ada kahwin dengan isteri selain daripada Siti Hajar dan juga Siti Sarah, kan? Daripada Hajar atau Sarah. Jadi kita nak kena fikir, betul ke ni, kan? Kan kita panjang sikit, ya. Jadi kenapa kita nak sibuk-sibuk mengatakan Qanturah ini wujud? Sebenarnya saya cerita sikit. Siti Qanturah ini adalah cerita Israeliat. Dia cerita Israeliat semata-mata. Kenapa saya katakan ini adalah cerita Israeliat? Satu, kerana tidak ada dalam Quran. Nama Qanturah tidak disebutkan dalam Quran. Yang kedua, kerana ia tertulis di dalam Bible, Book of Genesis, chapter 25, verse 1 and 2 lah. Okay? Verse 1 and 2. Kalau kita tengok di sinilah di mana akhirnya disebutkan nama-nama anak Nabi Ibrahim yang belah Qanturah. Kalau dahulu kita lihat yang dua isteri terawal itu yang jelas dua orang Nabi Agung. Tapi daripada Genesis ni menuliskan beberapa orang anak Nabi Ibrahim yang lain daripada Qanturah. Antaranya adalah Zimran, Yokshah, Madani, Midian, Yashbaq dan Shuha. Ya. Tapi perlu dijelaskan bahawa ini melalui Bible. Maksudnya Islam, satu benda yang penting kita kena tahu, Islam kita tidak ambil hujah daripada Bible. Walaupun kita kata Bible ini kitab lama, tapi kita kena faham dia kitab lama yang telah diolah, yang telah dicipta baru, yang telah digoreng, ya? Jadi kita tak boleh mengambil sewenang-wenangnya hujah daripada Bible, ya. Apatah lagi apabila melibatkan sirah, kan? Takkanlah kita nak ambil sirah daripada orang-orang Israeliat, kan? Dan memang ada beberapa hadis yang menuliskan tentang tentang Qanturah, tetapi semua hadisnya apa yang saya masih ingat lagi bacaan saya, Syekh Muhammad Tahir Al-Barzanji mengatakan bahawa hadis-hadis berkenaan dengan Qanturah itu semuanya dhaif. Maksudnya semua hadis itu lemah, tidak ada sahihnya. Mungkin saja telah tercampur perawi-perawinya telah tercampur fakta dengan fakta-fakta daripada Israeliat, dan ini tidak mustahil. Ini tidak mustahil. Memang berlaku beberapa perkara seperti itu. Jadi boleh kita simpulkan bahawa kewujudan Qanturah itu boleh saja kita katakan tidak ada kepentingannya di dalam Islam, maka tidak perlulah percaya. Kalau nak percaya itu terpulang, kerana ini cuma sirah, ini bukan bab akidah pun, ya. Ini bab sirah. Kalau nak percaya silakan, tapi saya jelaskan bahawa hujahnya tidak kukuh, hujahnya sangat lemah. Kerana kita apabila melibatkan sirah Rasulullah SAW ataupun sirah Nabi-Nabi Anbiya yang lain, saya lebih cenderung untuk memilih hujah daripada Al-Quran dan hadis yang sahih. Dan apabila ada hadis, kita akan rujuk ulama-ulama hadis berkenaan dengan status hadis tersebut, supaya kita tidak tergelincir dengan syubhat-syubhat hadis-hadis palsu dan hadis-hadis lemah, insya-Allah. Okey, poin keempat di dalam video yang sama mengatakan bahawa Melayu berketurunan Yahudi. Kita lagi sekali. Okey. Kenapa pula saya Sebab di dalam video yang sama mengatakan bahawa Melayu asal dari Qanturah. Tiba-tiba dalam video yang sama mengatakan Melayu daripada Yahudi. Sedangkan Yahudi berasal daripada Siti Sarah, bukannya Qanturah. Kalau dia kata Melayu asal daripada Zimran ke, Yokshah ke, Madani ke, mungkin boleh cerita lagi lah sebab dia daripada darah Qanturah. Tapi bila dia kata daripada Yahudi, maka Melayu sebenarnya berasal daripada Sarah.
Dan itu adalah kontradik yang besar, sebab baru saja dalam video yang sama dia mengatakan awal bahawa Melayu daripada Kantorah. Jadi ini adalah satu kontradik yang besar lah. Okey. Jadi kita lihat bahawa satu kontradik dan kita tidak menerima lah. Lagipun Melayu sebenarnya satu DNA yang awal, salah satu generasi ataupun bangsa yang tua, bangsa tertua, antara bangsa tertua di dunia. Saya boleh, insyaAllah kita akan ulas tentang Melayu bangsa tertua ini di video lain, insyaAllah. Tapi secara umumnya untuk mengatakan bahawa Melayu berasal daripada Yahudi atau daripada Kantorah dalam video ini sahaja sudah kontradik, ya. Dan sebenarnya Melayu adalah satu bangsa yang tertua, yang bukan daripada bangsa Yahudi atau bangsa Kantorah lah. Okey. Apapun, insyaAllah kita boleh jelaskan di video akan datang atau daripada artikel akan datang, insyaAllah. Okey, bab mukjizat, ya. Okey. Kita lihat antara sebab dia katakan Yahudi ni asal daripada Melayu ni daripada Yahudi, sebab Yahudi ni ada mistik. Jadi Melayu pun mistik juga. Jadi ada dua jenis mistik. Mistik hitam, mistik putih, ini kata dia lah. Yang hitam orang Yahudi ambil, yang putih orang Melayu ambil. Okey. Jadi mistik ni apa? Mistik ni sihir. Jelas. Kita tak payah nak kona. Mistik ini karamah. Jangan kona. Mistik itu sendiri istilahnya memang untuk sihir. Jadi jika untuk sihir, maka kita faham sihir itu adalah kesyirikan, dan kesyirikan itu menjauhkan kita daripada tauhid. Menjauhi daripada tauhid itu menjauhi kita daripada Islam. Menjauhi daripada Islam itu menjauhi kita daripada Rasulullah SAW. Na'udzubillah min zalik. Jadi kalau kita lihat pun, kalau benar orang Melayu itu sihirnya putih, maka kalau itu hujahnya, putih itu maknanya bagus, baik dan sebagainya, makanya sihir di dalam Islam itu, di dalam budaya Melayu itu dihalalkan lah. Namun tidak, saya tak kata halal. Saya kata jika dikatakan. Jadi untuk mengatakan bahawa sihir Melayu itu sihir putih, itu satu perkara yang sangat melanggar tauhid, melanggar akidah kita. Kita tidak boleh berdamping dengan syaitan, tidak boleh berdamping dengan jin. Kita punya ikatan adalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu antara kita dengan Allah. Kita tak ada perantaraan seperti seperti umat terdahulu. Umat terdahulu nak minta doa terpaksa jumpa nabi mereka. Jumpa Nabi Musa. Nabi Musa, doakanlah kepada Tuhan bahawa mintakanlah aku ini sekian. Tetapi zaman umat Rasulullah ini diberikan keistimewaan, doa saja di mana-mana, dekat mana, apa saja, minta pada Allah, dan Allah akan makbulkan. Itu, dan Allah janji akan makbulkan. Dan itu adalah kelebihan yang ada pada umat Rasulullah SAW. Dan sebabkan itu, kita tidak perlu ada perantaraan apa sekalipun. Kita tidak perlu perantaraan dengan patung berhala sebagaimana kafir Quraisy dahulu. Kononnya berdoa pada Allah tapi menggunakan perantaraan patung. Kita tidak perlu perantaraan orang soleh. Kita boleh bertawassul dengan mereka, orang soleh ni, cakap dengan dia. Contohnya kita ada kenal seorang member kita ni soleh, insya-Allah. Kita kata memberku doakan ke Allah, minta doa ke Allah lah tentang aku. Kita boleh kata macam tu dekat dia, kan? Ataupun kita kenal seorang yang dia sedang berbuat sesuatu perkara yang boleh yang doanya makbul, misalnya contohnya seorang member kita sedang bermusafir, kita kata dengan member, wahai memberku, nanti masuk ke musafir, doakanlah untuk dipermudahkan urusanku, diampunkan dosaku. Jadi member tu pun pergi musafir, mendoakan sahabat, itu tak ada masalah. Tapi untuk kita berdamping dengan jin ni, ini satu masalah berat. Ini satu perkara syirik, ya. Apatah lagi, dan syirik ini tidak ada warna, hitam putih, dia tak ada warna macam tu. Hitam ke putih ke, syirik itu syirik. Syirik itu haram, tidak ada bezanya. Tidak kira daripada bangsa apa sekalipun, bangsa hitam ke, bangsa putih ke, bangsa Melayu ke, bangsa Yahudi ke, dia adalah syirik. Syirik itu haram hukumnya. Tidak ada perbezaannya. Kekebalan misalnya, kekebalan itu termasuk dalam syirik. Kita tak boleh kata, kita tak boleh kona, ini bukan syirik, ini karamah. Di mana pula karamah dia, kan? Ada yang berhujah, ini bukan syirik, ini karamah.
Karomah sifat dia tak macam apa yang kita tengok tadi tu. Ya. Kebal. Berperang boleh kebal. Mungkin kalau dia kebal sekali saja masa dia perang, mungkin kita boleh kata karomah lah. Kalau kita tahu dia orang soleh, dia berperang, ada jepun cucuk perut dia pakai bayonet, lepas tu dia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala bayonet tu patah. Tapi sekali tu je. Mungkin itu boleh lah kata karomah. Dan itu pun tak ada lah orang soleh ni nak cerita-cerita kat orang, oh saya saya kena cocok dengan Jepun. Dia tak ada cerita kat orang. Orang soleh ni dia mesti dia tawaduk. Dia tak cerita kat orang. Kan? Tapi masalahnya sekarang ni, orang-orang yang mengaku ada karomah ni dok selalu ada karomah. Tiap kali bayonet kena cocok, tiap kali tu dia kebal. Adakah itu karomah? Tidak. Karomah tidak sifat dia berterusan macam tu. Kalau kita tengok Nabi, contohnya Nabi Ibrahim AS, dia dibakar api, dia tidak hangus sekali je. Tidak ada pun riwayat lain yang mengatakan lagi sekali Nabi Ibrahim masuk dalam api tak terbakar juga. Tak ada. Ya, tak ada. Misalnya Nabi Musa campak tongkat dia masuk jadi ular, itu sekali je. Tidak ada waktu lain. Tidak ada waktu lain yang Nabi Musa campak tongkatnya jadi ular. Tidak ada. Kan? Tidak ada. Maksudnya mukjizat itu sifat dia tidak berterusan. Apatah lagi karomah. Ya, apatah lagi karomah. Okey, untuk poin yang terakhir ini adalah tentang Imam Mahdi. Dan dikatakan orang-orang kafir ini sedang bertungkus lumus mencari Imam Mahdi di tanah Melayu sehingga moyang kita menamakan Muhammad pada anak-anak mereka. Baik, sebenarnya saya nak cerita sikit lah. Saya tak menolak jika adanya keturunan Nabi SAW di dalam tanah Melayu atau di dalam Nusantara. Saya tak menolak. Mungkin saja ada. Dan benda tu tak mustahil. Ya. Tapi walaupun mereka ataupun mungkin pendengar juga ada darah Nabi. Mungkin saya juga ada. Mungkin siapa-siapa saja ada. Kita pun tak tahu. Secara sedar atau tidak sedar, kita tak tahu. Mungkin saja ada. Wallahu a'lam. Namun, walaupun kita ada darah Nabi, belum tentu itu bermakna kita mewarisi kesolehan itu. Kerana iman itu tak dapat diwarisi lah. Jangan suruh saya menyanyi. Okay? Orang kata apa? Tidak boleh diwarisi. Iman tu tak dapat diwarisi dari seorang hamba yang bertakwa. Nampak? Jadi, saya nak kata, saya tak menolak. Mungkin ada darah Nabi di tanah Melayu. Ya. Dan tapi yang saya tolak adalah berkenaan Imam Mahdi. Adakah di tanah Melayu? Saya katakan bahawa Imam Mahdi itu bukannya duduknya di tanah Melayu, di Kedah ke, di Sungai Petani ke, tak ada. Sebab apa? Saya risau akhir-akhir ni ramai orang mengaku dia ada Imam Mahdi. Ya, kan? Ramai orang mengaku dia ada Imam Mahdi. Saya risau begitu. Ya. Dan orang-orang kafir dia mencari Imam Mahdi di tanah Melayu, saya katakan carilah. Kalau betul orang kafir tengah cari Imam Mahdi di tanah Melayu, silalah cari. Saya pun tak kisah. Carilah sampai jumpa. Kan? Sebab saya tahu memang hadis jelas-jelas mengatakan kedudukan Imam Mahdi itu nanti di mana. Kalau dia cari juga kat tanah Melayu, saya tak kisahlah, carilah. Dan kalau dia jumpa pun dia boleh buat apa. Kan? Jadi itu satu benda yang saya perlu ingatkan lah. Kita jangan takut. Biarlah orang kafir duk cari Imam Mahdi, carilah. Kita orang Islam ni, kita sebenarnya tak disyariatkan pun. Pergilah cari Imam Mahdi. Kita tak disyariatkan pun. Kita orang Islam ni, kita akan sendiri tahu dia Imam Mahdi. Kita tengok Imam Mahdi ni, kalau kita orang Islam, kita beriman, kita biasa baca hadis-hadis, kita biasa baca Quran, kita tahu dah, oh ni Imam Mahdi. Tak payah Imam Mahdi tu duk mengaku pun tak apa. Kan? Ini setiap kali, hampir saja setiap tahun ada je orang mengaku bukan-bukan. Di Malaysia pula tu. Bukan di Indonesia ya. Di Malaysia saja. Belum campur lagi ya. Di Malaysia saja. Berapa banyak Nabi Melayu. Berapa banyak Nabi Melayu. Berapa banyak Imam Mahdi Melayu. Berapa Tuhan Melayu pun ada. Kan? Itu yang saya risau ya. Jadi kita kena jelaskan lah. Hadis Imam Mahdi itu memang ada di Arab sana lah. Dan keturunan Nabi SAW, kita fikir balik.
Rasulullah sendiri orang Mekah, kemudian wafat di Madinah. Keturunannya banyak dekat Arab tu, kan? Keturunannya banyak dekat Arab tu. Dekat Malaysia ni, takkanlah dekat Malaysia saja ada keturunan dia, keturunan baginda, kan? Baginda punya keturunan tu dekat Arab tu banyak lagi, masya-Allah. Kan? Cuma mereka tidaklah claim. Mereka tidaklah claim, oh saya keturunan, dia tak ada claim macam tu. Kan, sebab mereka, dia orang faham bahawa keturunan, bila mengaku keturunan Rasulullah ini satu orang kata tanggungjawab yang besar, tapi ramai saja keturunan Rasulullah SAW di tanah Arab sana, di Jordan misalnya, masya-Allah ramai di Jordan, kan, di Saudi pun ada, masya-Allah. Belum sebut lagi yang lain-lain, ya. Yang pastinya Imam Mahdi itu akan datang daripada arah sana lah, bukan bahagian sini. Jadi itu sajalah untuk perbincangan kita kali ini, insya-Allah. Minta maaf jika ada salah dan silap. InsyaAllah kalau ada apa-apa lagi yang perlu dijelaskan, saya akan tulis by artikel lah, dan boleh tengok di sama ada di legasiPemikir.blogspot.com ataupun di gerakanpena.malaysia.blogspot.com. Boleh tengok antara di dua laman itulah, ya, atau di Facebook. Di Facebook dua page itulah, insya-Allah. Okey, itu saja. Jazakallah khair. Kita bertemu lagi. Wallahu alam. Semua ilmu ini datangnya daripada Allah. Dan kita perbincangan ini perbincangan yang santai-santai lah. Kita tak mau gaduh-gaduh semua, tak mau lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.